warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazim Masjid, dihormati seluruh jutawan Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah dapat kita bertemu pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kehadiran kita dan segala amal kebajikan yang kita lakukan, insya-Allah. Pada pagi ini saya nak berkongsi berkaitan dengan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, komunikasi kita dengan Allah Taala menerusi solat. Yang kedua, menerusi Al-Quran. Yang ketiga, menerusi doa. Yang keempat, menerusi zikir-zikir yang kita lakukan. Yang pertama, menerusi solat. Solat ini komunikasinya formal. Kita semayang tadi, kita tak boleh buat ikut suka kita. Dia ada formatnya, dia ada bacaannya yang tertentu, dia ada pergerakan yang tertentu. Tak boleh kita buat ikut suka kita, gaya bebas, tak boleh. Rasmi, bagaikan kalau kita jumpa dengan pembesar, mana boleh kita pakai baju lebih kurang. Kena ikut dia punya protokolnya yang tertentulah. Kalau nak menerima pingat-pingat yang tertentu, mungkinlah kena pakai suit hitam, baju hitam misalnya. Ataupun kalau majlis-majlis rasmi, mungkin pakai baju Melayu samping. Begitulah dengan rasmi, dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala menerusi semayang ini ada formatnya yang tersendiri. Yang kedua, menerusi bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini formatnya diberikan teks. Diberikan kita teks Quran ni, dan kita boleh baca ikut suka kita lah. Maksudnya bukan ikut suka kita tu, maksudnya di mana-mana tempat yang kita suka. Sama ada kita tidur pun boleh baca Quran, berbaring, ataupun duduk, ataupun berlunjur, ataupun naik motor, ataupun naik kereta, boleh untuk kita baca Quran. Tetapi ada teksnya yang tertentu. Tak boleh kita buat namanya Quran, kita buat sendiri teks, tak boleh. Yang ketiga, menerusi doa. Doa ni bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Taala tidak mewajibkan kita teks yang tertentu. Boleh untuk kita doa ikut sukalah. Tak ada teks yang wajib kita baca, walaupun dalam Al-Quran ada teks yang tertentu. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu teks dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, itu teks dalam Quran. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, itu teks dalam hadis. Tapi kalau kita tak nak guna teks tu pun tak ada masalah juga. Boleh kita nak guna ikut suka kita, teks kita, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Banjar, ikut suka kita, ikutlah. Yang ketiga. Yang keempat, menerusi zikir. Zikir. Zikir ni lagilah tak formal sangat. Asalkan kita menyebut Allah, Allah, kan? Asalkan dalam hati kita menyebut, ada perasaan, ada menyebut Allah, zikirlah tu. 4 bentuk komunikasi tadi, tuan-tuan. Yang pertama, solat rasmi.
Yang kedua, Quran. Kan? Rasmi juga, tapi dia agak bebas sebab kita boleh baca mengikut kesesuaian kita. Teks diberikan. Nak baca waktu bila terpulang. Doa pun bebas. Sementara naik kenderaan, sementara nak pakai baju, sementara nak masuk bilik air, semasa nak keluar tandas, sebelum masuk tandas, bebas. Dan yang keempat ialah zikir, lagilah bebas. Ini bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya tuan-tuan, waktu kita melakukan 4 perkara ini, ada tak kita merasa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan? Sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, tuan-tuan mungkin adalah grup WhatsApp. Kan? Kalaulah kita ada grup WhatsApp, tuan-tuan bagi salam. 10 kali bagi salam kat situ, seorang pun tak jawab. Macam? Tuan-tuan ada grup WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Seorang pun tak balas. Bukan sekali. 10 kali bagi salam, 10 kali semua orang tak jawab. Orang lain bertanya, jawab. Kita tanya, tak ada seorang pun jawab. Agak-agak left group tak? 10 kali kita tanya, tak ada seorang pun jawab. Sekali itu mungkinlah kot orang tak perasan. Tapi kalau dah 10 kali, kan, kita pun fed up jugalah. Kan, tak ada siapa nak nyaut. Kan. Begitulah bahasanya tuan-tuan. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita sebut komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar, itulah bentuk yang kita lakukan ketika mana solat, ketika mana kita baca Quran, ketika mana kita doa, dan ketika mana kita melakukan zikir. 4 jenis komunikasi ini. Daripada 4 jenis komunikasi ini, saya akan fokus 1-2 saja. Saya akan fokus yang pertama, komunikasi kita dengan Quran. Kita baca Quran, Tuhan dah bagikan teks kepada kita. Kita baca. Dalam teks ni, kan, sedar ataupun tak sedar, Tuhan Allah Ta'ala menyapa kita. Kau buat apa? Begitulah. Kan. Marilah tengok, dia kata. Bacalah yang ni. Kan. Kamu tak tengok ke yang tu? Tuhan sebut dalam Al-Quran. Kamu buat apa sekarang? Kamu nak pergi mana? Jadi bila dalam ayat Quran ada ayat-ayat yang sedemikian, ada tak kita merasa Allah Ta'ala bertanya kepada kita? Adakah kita rasa Allah Ta'ala menyapa kita? Adakah kita rasa Allah Ta'ala bertanya khabar kat kita? Macam mana Ustaz? Tak faham ni. Contoh, ketika mana kita baca Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang menjadikan manusia. Katakanlah, cakaplah bahasanya. Kan? Bahasa kita ni cakaplah. Kan? Allah Ta'ala suruh kita cakap ke Allah Ta'ala suruh Nabi kita saja yang cakap? Kita buka terjemahan, memang dia tulis, katakanlah wahai Muhammad. Quran ini, adakah Quran ini turun untuk Nabi kita Muhammad je? Tak, Quran ini bukan turun untuk Nabi Muhammad sahaja. Memanglah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad. Tetapi pengajaran untuk Al-Quran itu bukan khusus untuk Nabi kita. Diturunkan kepada Nabi, kan, dan untuk kita semua. Lalu apabila Allah Ta'ala sebut Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, maknanya katakanlah wahai Faizal, katakanlah wahai Osman, katakanlah wahai Ali, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Kamal, aku berlindung daripada Tuhan. Tuhan suruh kita cakap, kita berlindung dengan Allah Ta'ala.
Tuhan suruh kita cakap, Tuhan suruh kita sebut, aku berlindung daripada a'udzu birabbil falaq, Tuhan yang menjadikan kelam. Pasal apa Tuhan suruh kita berlindung? Kenapa Allah Ta'ala suruh kita berlindung? Kerana kita lemah. Kalau kita kuat, tak perlu berlindung. Kenapa kita berlindung daripada panas matahari? Pakai payung. Kemudian ada atap. Kenapa? Sebab kulit kita tak kuat. Takkan kita nak tidur tengah-tengah hari terik. Kita kena berlindung. Kenapa berlindung? Sebab tak kuat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, cakaplah. Qul tu cakaplah, sebutlah. Siapa yang kena sebut? Kitalah yang kena sebut. Ada tak kita rasa bila kita baca Qul huwallah, kita baca Qul bin nas, kita baca Qul bil falaq, kita ni Allah Ta'ala sedang cakap dengan kita? Entahlah Ustaz, baca je lah Ustaz. Sedar tak sedar tak tahulah. Inilah yang kita cuba pada pagi ni tuan-tuan, untuk kita buka minda dan kita cuba fikirlah tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala bercakap dengan kita, kan? Allah Ta'ala suruh kita sebut, Allah Ta'ala suruh kita cakap, tapi kita buat tak tahu, kan? Macam kita bagi salam ke orang, orang buat tak tahu. 10 orang kita bagi salam, semua orang buat tak tahu, kan? Tuan-tuan masjid bagi salam Assalamualaikum, orang buat tak tahu. Saya salam ke orang buat tak tahu. Sakit jiwa, tak pergi masjid dah, pergi masjid lain, sebab masjid ni tak ada orang layan. Begitu juga Allah Ta'ala taklah kecil hati macam kita. Kita yang kecil hati manusia. Allah Ta'ala Maha Suci Tuhan, kecil hati. Allah Ta'ala tak perlukan kita, kita yang perlukan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sebut Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Siapa yang kena kata? Siapa yang kena ucap? Siapa yang kena percaya? Kitalah. Kitalah yang kena percaya. Jangan kita anggap ayat tu Qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk Nabi kita Muhammad je. Bukan Nabi kita saja yang kena percaya, kita dia pun kena percaya juga. Bila Allah Ta'ala sebut katakanlah, itu maknanya Tuhan cakap kat kita lah. Kita sambut ke tidak? Itu bergantung bagaimana persepsi kita, bagaimana sikap kita terhadap komunikasi ni tadi. Kita buka surah seterusnya. Selak muka surah seterusnya. Kita baca surah apa? Kita tengok pula surah Izzajah. Surah An-Nasr. Orang Melayu ni disuka nama surah, dia sebut dengan pangkalnya. Surah Izzajah, dia tahulah Izzajah Nasrullah. Surah Al-Ma'un, dia sikit sebab dibiasa dengan disebut pangkal surah. Surah Izzajah, surah An-Nasr, kan? Apabila datang pertolongan Allah Ta'ala, Izzajah Nasrullah wal fath, wa ra'aitan nas, kamu melihat manusia ramai masuk dalam agama Allah ni beramai-ramai. Kamu lihat manusia ni masuk kepada agama Allah beramai-ramai. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, kamu melihat. Siapa yang tengok? Siapa yang tengok? Kitalah yang tengok. Bukan Nabi saja yang tengok. Bila datang pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan kota Mekah, kan, ramai yang kamu tengok, kamu akan tengok orang masuk Islam. Siapa yang tengok? Kitalah yang tengok. Kan? Kita buka surah seterusnya, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Siapa yang perlu sebut wahai orang kafir? Kitalah. La a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Apa yang kamu sembah tu aku tak sembah. Lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, aku agama aku. Kita kena percaya macam tu tak? Ya, kita kena percaya macam itu. Takkan kita sembah tokoh yang disembah oleh orang Cina. Takkan kita sembah kuil yang disembah oleh orang India. Tak sembah. Dia orang beragama Hindu, tak sembah. Kita buka lagi, naik surah yang tinggi sikit lagi. Surah Al-Kawthar, surah Inna A'tayna.
Allah Ta'ala sebut, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Kepada siapa yang Tuhan beri? Kepada kita lah. Kepada kita lah yang Tuhan dah bagi kepada kita nikmat yang banyak. Kan? Ayat ni bukan untuk Nabi kita Muhammad je. Kan? Memanglah Allah Ta'ala sebut, kami telah memberikan kepada kamu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Kan? Maknanya kita juga sebagai orang Islam, yang diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang perlu sedar bahawa itulah bentuk yang disebut sebagai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambung lagi surah yang seterusnya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, kamu tak tengok ke wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Kamu tak tengok ke wahai Muhammad? Siapa yang nak kena tengok? Kitalah yang kena tengok. Siapa dia orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ialah orang yang mendustakan anak yatim. Siapa nak kena tengok anak yatim? Kitalah yang kena tengok. Kan? Orang yang menzalimi anak yatim, orang yang mengabaikan haknya, orang yang makan harta anak yatim, ini orang apa? Ini orang yang mendustakan agama, kata Allah Ta'ala. Lalu begitulah contoh-contoh seterusnya. Saya tak lelah nak habis cerita mengulas semua surah tu. Saya nak ambil daripada surah-surah yang biasa dia kita dengar, yang biasa kita baca. Allah Ta'ala tanya kepada kita, kamu tak tengok ke orang yang mendustakan agama? Siapa yang tengok? Kita. Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang banyak. Siapa dia? Kita. Allah Ta'ala menyapa kita. Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Allah Ta'ala tanya kita. Allah Ta'ala panggil kita. Lalu apa sikap kita? Kalau dalam grup WhatsApp yang saya sebutkan tadi, kalau kita bagi salam tak ada orang balas, kita kecil hati. Kalau kita sembang dengan orang lain, kan, orang lain tak nak dengar cakap kita pun rasa kecil hati. Oh, pandai kita kecil hati dengan orang. Tapi bila Allah Ta'ala tanya kepada kita, bagi persoalan kepada kita, tiba-tiba kita tak ada apa-apa je. Kan? Allah Ta'ala tak kecil hati. Maha suci Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Never, forever. Tapi kitalah sebagai orang Islam yang mempunyai akal, yang mempunyai fikiran, yang reti, yang berakhlak, yang beradab, dia perlu faham tentang perkara ini. Dan kalaulah dia bersembang dengan orang lain, dia bersembang dengan orang lain dalam keadaan yang dibalas sembangnya itu, yang kita sekarang panggil berinteraksi, kita bercakap, kita bersembang. Kalaulah orang balas cakap kita tu, kita sembang, dia pun sembang juga, sembang, dia pun sembang juga. Topik tu pula best. Kita suka dengan topik-topik yang kita sembangkan itu. Kalau lepas Isya tu mau sampai pukul 11-12 malam sembang. Tak habis sembang. Duduk di kopi sembang sampai pukul 12 dah ni. Besok nak tarawih, besok nak sahur pula. Jemaahlah kita balik. Kenapa kita sanggup sembang lama? Sebab topik seronok. Bukan sekadar topik tu seronok, tapi orang yang sparring partner kita tu, orang yang sembang dengan kita tu pun, dia pun balas juga. Dia pun cerita juga, dia pun berkongsi juga. Macam kalau kita sembang, cakap sepatah, dia cakap sepatah. Kita pun cakap, dia pun kita cakap lagi, kita cakap lagi, kita yang cakap. Agak-agak macam mana? Tak lama, dalam 10 minit, 5 minit, entahlah, aku je yang cakap. Dia pun tak nak apa pun. Takkan lama. Melainkan kalau bersyarah ni tak apalah, saya bercakap, tuan-tuan dengar. Tapi kalau bersembang lain, sembang ni kan ada timbal balas. Timbal balas tu yang dipanggil dengan interaksi, yang dipanggil dengan komunikasi. Bila ada interaksi, komunikasi ni, kita seronok. Bila kita seronok, bila kita baca Al-Quran, ada interaksi tu, seronok, best baca. Sebab apa? Sebab di situlah mula kita ada nak tengok apa Tuhan cakap, apa yang Tuhan kata, apa yang Tuhan nak tanya ni, apa yang Tuhan nak minta kita respon. Waktu tu ada benda, barulah kita
nak rasa nak tahu makna, nak tahu terjemahannya. Sebab apa? Sebab ada bentuk komunikasi yang saya sebutkan tadi. Sebab itu penting tuan-tuan dalam komunikasi ini, kan, dalam kita kalau belajar bahasa Melayu, kan, dia ada 3 kata ganti nama. Kata ganti nama yang pertama, saya, aku, kami, better. Ini kata ganti nama yang pertama. Kata ganti nama yang kedua, kamu, awak, kan, engkau. Ini kata ganti nama yang kedua. Kata ganti nama yang ketiga, dia, mereka. Ini kata ganti nama yang ketiga. Ada pihak yang ketiga, dia, mereka. Banyak dalam Al-Quran ini, nombor 1, nombor 2 banyak sekali. Banyak. Apakah kamu tak berfikir? Kan? Kalau kamu ragu, macam-macam lah tuan-tuan. Cuba tu parti, cuba buka terjemahan tengok, ada tak perkataannya? Kan? Yang menggunakan gaya bahasa kamu, kan? Bila kita tengok dia punya terjemahan itu ada unsur-unsur sedemikian, itu bererti unsur itu adalah unsur apa? Unsur berkomunikasi, nak bercakap dengan kita. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bercerita, kan, mereka ni tak berislam, mereka ni ada juga yang bercerita. Apa pun tuan-tuan, kita perhatikanlah. Perhatikanlah dalam ayat-ayat ini, kan, yang di situlah terletaknya intipati yang kita sebut sebagai komunikasi ni tadi. Jadi bila 4 bentuk komunikasi ni tadi tuan-tuan, semayang, kan, ini kita dalam semayang. Khusyuk apa semua tu bentuk interaksi. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran ini Tuhan datangkan kepada kita teks untuk kita baca. Bila teks untuk kita baca, maka kita, bila kita baca dalam ayat-ayat itu, Tuhan dah tetapkan semua tak berubah ni Quran ni. Maka bila kita baca ada unsur itu, kan, kita akan rasa seronok. Dan ayat-ayat Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran ini, dia ni satu ayat ataupun kalau satu ayat yang panjang tu ada 2-3 perkara lebih daripada itu Tuhan bercerita dalam satu ayat saja. Banyak idea sebenarnya. Banyak dia punya pengajarannya. Contohnya inna a'tainakal kautsar, pendek je kan. Fasalli li rabbika wanhar. Kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka semayanglah kamu. Sembelihlah kamu. Semayang ni pun macam-macam cerita. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelih pun macam-macam hukum juga. Satu ayat, 2 ayat, macam-macam benda yang terkandung dalam ayat ini. Sebab itu bila kita baca tuan-tuan, kita rasa nak berhenti kat mana? Ada macam sambung lagi, kan? Antara ayat sebelumnya ada macam Tuhan nak sambung lagi cerita. Kita tak tercari-cari, kan? Complete set, satu-satu cerita tu kan panjang, banyak-banyak cerita, kan? Ini yang kalau kita baca Al-Quran, kita cuba fahami perkara-perkara berkenaan, insya-Allah kita akan rasa seronok. Semayang kita rasa seronok, kan? Baca Quran kita rasa seronok, kan? Yang saya lihat malam ada kumpulan-kumpulan tadarus, kan? Bertadaruslah. Di samping itu juga kita cubakan terapkan rasa sort of feeling, rasa perasaan kita semacam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, menerusi doa. Doa ni bentuk komunikasi kita dengan Allah Taala. Ada ada orang tanya saya dalam ceramah dia tanya. Dia kata, "Ustaz, saya nak doa dalam bahasa Melayu ni rasa macam tak yakin." Dia kata. Sebab doa ni sedap bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu rasa macam tak yakin katanya, kan. Nak doa dalam bahasa Melayu. Dia nak doa dalam bahasa, dia rasa sedap doa bahasa Arab. Terpulanglah. Tapi doa-doa ni ialah bentuk kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Doa-doa ni bentuk kita puji Allah Ta'ala. Sebab doa ni tak semestinya kita minta,
Walaupun doa ni asal maksudnya seru, panggil. Doa ni panggil. Panggil. Kita semestinya minta. Kerana kalau minta, tuan-tuan, Tuhan bukan tak tahu. Kita ni sakit. Ya Allah, aku sembuhlah ya Allah. Tuhan tak tahu ke kita sakit? Tahu kan? Tahu kita sakit. Tuhan tak tahu ke kita demam? Tuhan tak tahu ke kita susah? Tuhan tak tahu ke kita ni tak ada duit? Tuhan tak tahu ke kita ni ada masalah berniaga? Tuhan tak tahu ke? Tuhan tak tahu. Tuhan tahu. Kan? Dia yang bagi masalah, dia yang bagi sakit, dia yang bagi susah. Tahu, dia tahu. Dia maha mengetahui. Itu yang doa tu apa? Apa itu doa? Doa itu ialah nak menunjukkan bahawa pergantungan manusia ni kepada Tuhan. Bila kita berdoa, kita mengadu. Bila mengadu, Tuhan suka kalau kita mengadu macam tu. Kita mengadu dekat orang ni, orang tak suka. Sekali tak apalah, 2 kali tak apa. Kalau dah hari-hari mengadu, kan? Hari-hari minta, kita pun cemoy. Hari-hari minta, manusia macam tu. Dengan Allah Ta'ala ada. Lalu Allah Ta'ala suka untuk kita mengadu. Dalam masa yang sama, bukan sekadar mengadu je, bukan sekadar kita meminta daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita pujilah Allah Ta'ala dalam doa. Pujilah dia. Engkau lah yang hebat ya Allah, engkau lah begini, engkau lah beri aku nikmat yang banyak, engkau lah begini. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunlah begini. Tuhan akan memberi jaminan, ud'uni astajib lakum. Kamu doa, aku akan perkenankan. Waktu yang paling sangat susah kita ni bila, tuan-tuan? Waktu yang paling sangat kita akan berhadapan dengan susah, paling susah ni di akhirat nanti. Di akhirat nanti sangat susah. Semua orang susah. Di akhirat nanti semua orang susah. Bila semua orang susah, mudah-mudahan doa yang kita doa ke akhirat nanti dah tak guna dah. Doa ke akhirat nanti, ya Allah, dah tak guna dah. Tak ada manfaat dah doa ke akhirat. Doa yang manfaat kat dunia ni. Mudah-mudahan yang kita minta kat dunia ni, Tuhan akan terimalah doa kita di akhirat nanti. Kalau tak terima kat dunia, terimalah kat akhirat. Kita minta jadi sihat, Tuhan bagi sakit. Kita minta jadi kaya, Tuhan bagi miskin. Kita minta jadi berniaga untung, Tuhan bagi kita rugi. Iyalah, kat dunia ni, kalau semuanya untung, kalau semuanya kaya, kalau semuanya sihat, kalau semuanya kuat, tak adalah hospital, tak adalah rumah sakit, tak adalah jabatan kebajikan masyarakat. Tak ada hospital ke, tak ada klinik-klinik ke, banyak orang tak ada kerja. Semua orang siap belaka. Siapa pula nak kerja-kerja apa namanya yang kasar-kasar ni? Semua orang nak kerja duduk dalam aircon, duduk dalam pejabat je. Siapa nak kerjakan yang kasar-kasar ni? Ada yang Tuhan perkenankan, ada yang Tuhan tidak, ada yang Tuhan ni, itu hak dia lah. Kita mana tahu, kita doa lah. Yang kita doa ni mudah-mudahan Tuhan akan tolong kita di akhirat nanti. Susah di akhirat nanti, susah dalam kubur, susah di padang mahsyar, susah berhadapan dengan siratal mustaqim. Susah lah, yang kadang kita pun tak tahu macam mana rupa dan keadaan suasana itu susah. Harap doa lah yang Tuhan akan melapangkan kita di akhirat nanti. Itu doa. Doalah apa-apa yang doa. Dan doa ni bukan bermakna kita susah. Dan dalam masa yang sama bukan bermakna Tuhan tak makbulkan. Tetapi kita kena berfikir, dah banyak dah Tuhan makbul. Dah banyak dah yang Tuhan dah terima. Yang Tuhan tak terima tu mungkin sikit, satu. Dan yang Tuhan kita rasa tak terima itu, mudah-mudahan ditangguhkan di akhirat nanti. Mana tahu di akhirat nanti kita menyesal pula, ya Allah, kenapalah aku jadi kaya kat dunia dulu. Takut-takut menyesal macam itu pula. Ya Allah, kenapalah aku bagi sihat, panjang umur pula kat dunia dulu. Kenapalah aku jadi begini. Kita menyesal pula. Mana dah tahu. Kat dunia ni kita minta jadi kaya. Bila jadi kaya, udah tak jumpa masjid.
masalahnya lah kan. Jadi apa-apa pun tuan-tuan, kita bersyukur apa yang Tuhan beri, kita minta, kita doa, kita jangan putus harapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima segala amalan kebajikan kita. Kalau tak kat dunia, kat akhirat. Kita buat je lah kan. Kerana di akhirat nanti susah. Masuk dalam kubur je dah susah selalu. Duduk seorang-seorang kan. Kemudian gelap pula. Kemudian entah apa yang berlaku pun entahlah tuan-tuan kan. Kemudian mahsyar pula, berapa lama, ya Allah, benda yang kita tak tahu. Amalan-amalan yang kita harap untuk membantu kita di akhirat. Yang ketiga ialah zikir kan. Zikir ni umum kan. Umum zikir ni zikir lepas sembahyang, zikir 33 kali yang kita buat ramai-ramai lepas sembahyang. Kita lepas sembahyang kita kita zikir ramai-ramai. Salah satu daripada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah tidaklah buat ramai-ramai macam kita, tapi Rasulullah memang buat perkara berkenaan. Disuruhnya baca 33 kali. Disuruhnya buat amalan-amalan yang sekian yang kita buat lepas sembahyang tu, Allahumma antas salam wa minkas salam kan. Doa-doa yang kita, zikir-zikir yang dibuat tu, alhamdulillah kita buat. Kalau dalam konteks kita kat Malaysia lah tuan-tuan, tak ada yang imam yang lead, imam yang mengepalai begitu, leboh lah. Kita memang tak buat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Alik bot, cabut. Maka tak buat lah kita. Alhamdulillah kan, dalam konteks kita kat Malaysia ini, kita buat ramai-ramai, alhamdulillah kan. Dalam masa yang sama kita nak mendidik kita. Orang Arab mungkinlah sebab mereka ni pandai bahasa Arab kan, dan mereka ni pun retilah kan. Wallahu alam dah, itu ikutlah mereka. Ikut dia lah. Tapi dalam konteks kita, ulama-ulama berpendirian kan, dilakukan zikir-zikir lepas sembahyang ni ramai-ramai kan, untuk nak menjadi suatu amalan yang lakukan secara bersama di kalangan orang Islam. Diseragamkan, alhamdulillah, satu pendekatan yang berhikmah dalam kalangan ulama, masing-masing dengan cara masing-masing. Saya pergi ke Australia, saya pergi ke UK, saya pergi ke Jerman kan. Saya pergi ke tempat tanah Arab, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Arab Saudi, masing-masing dengan cara dan pendekatan masing-masing. Kita pergi ke apa nama ni, saya pergi ke Australia kan. Imamnya kan tak ada macam kita, pakai jubah, pakai apa. Saya silap imamnya pakai solo track suit je. Agak-agak kita macam mana tuan? Imamnya solo track suit biasa je. Kita yang orang pakai jubah, pakai apa semua kan. Jadi kan, kita dah cantik dah amalan kita yang kita buat kat Malaysia ini kan. Bentuk ada imam pakaian yang begini, ini yang begini. Alhamdulillah, satu kita kata pembudayaan, satu amalan yang baik kan, yang perlu diteruskan kan. Dan kita daripada situlah kita belajar kan. Sebab di kalangan orang Melayu bukan semuanya pandai baca Quran kan. Ada yang tergagap-agap, ada yang tak berpandai. Bila duduk kan, imam baca ataupun imam mengepalai ayat kursi kan, dia pendengar ikut Allahu Akbar, apa nama, Allahu la ilaha illallahul hayy, ikut sikit kan. Duduk situ, duduk surau di masjid 5 tahun, lajulah dia baca. Baca Yasin, baca apa, tak berapa faham, tak berapa pandai. Bila ikut orang dah lama 5 tahun, lancarlah dia kan. Sebab kita kan bukan berapa pandai pun dalam konteks Melayu ni, bukan semua orang reti macam imam baca apa nama surah ni sedap-sedap tak kan, baru nak belajar mengangkat-angkat. Alhamdulillah kan, itu satu pembudayaan, satu amalan yang baik dalam konteks masyarakat yang positif kan. Jadi ini bentuk zikir yang bukan sekadar zikir lepas sembahyang kan, keluar masjid, masuk masjid, doa apa semua tu, bentuk-bentuk yang komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 tadilah, ada mesti sembahyang, ini formal. Jangan buat ikut suka, tak boleh. Ini kena ikut formatnya.
Kan? Quran, kan? Diberikan Quran kepada kita untuk kita baca. Alhamdulillah. Kan? Yang boleh baca teruskan. Yang gagap-gagap, yang tak apa nak boleh ni belajar, kan? Buat latihan, kan? Kita cari orang yang boleh membimbing kita, insya-Allah kita akan lancar. Doa, jangan lupakan doa. Doa ni juga senjata orang Islam. Doa ni juga sebagai satu mengukuhkan emosi kita. Berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan masalah, penyakit, semua kita doa, kita harap harapan-harapan ini. Kalau orang yang dah tak ada harapan, kira mati lah. Sakit. Ada seorang jiran saya lah, doktor bagi tahu dekat dia, dia kata bentuk perubatan untuk puan ni yang kat hospital ni dah tak ada dah. Kawan tu kena sakit kanser. Dia kata walaupun betul lah tak ada pun, tapi janganlah cakap kat patient tu. Sakit. Dia cakap kat pesakit tu. Pesakit tu emosi tu dah memanglah rendah. Bila dia cakap begitu, down terus. Down terus. Sebab doktor bila sebut macam tu bagaikan tidak memberikan harapan kepada dia. Cakap dia cakap lah, tapi janganlah cakap dekat patient, cakaplah dekat dia punya suami ke, adik-beradik ke, siapa-siapa ke, kan. So mereka akan sesuaikanlah dengan keadaan pesakit itu. Kan? Ini dia cakap tu kepada pesakit. Ni makcik dia kata perubatan yang ada kat hospital ni untuk ni dah tak ada dah, habis dah. Habis dah. Muka pun dah berubah. Tak sampai dalam 2 bulan, 3 bulan habis. Walaupun kita tahu penyakit itu cukup berbahaya, tapi kan, soal harapan tadi. Harapan tadi. Jadi kalau tak diberikan harapan, dan doa ni bentuk harapan, doa ni bentuk kita mengharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak cerita mati, semua orang mati, doktor pakar pun mati. Kan? Mana ada orang tongkat dunia. Nak umur panjang jadi iblis. Iblis umur panjang. Ada sebelum Nabi Adam lagi. Kan? Kemudian mati lambat sekali. Iblis. Jadi umur panjang lah. Jadi kita manusia ni tak adalah panjang mana. Kan? Mati semua mati. Tapi kita mengharapkan ihsan, mengharapkan balasan. Ini semua daripada doa. Zikir, kita lakukanlah zikir dalam pelbagai bentuk. Pelbagai kaedah, pelbagai cara. Dalam kereta, dalam kita pasang Quran. Dalam rumah, dalam apa, supaya berbentuk satu suasana yang baik dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bentuk komunikasi. Kita selalu sebut komunikasi, tapi bila kita nak kaitkan komunikasi dengan agama, kita rasa macam tak pernah dibincangkan. Bila kita nak kaitkan komunikasi kita dengan Allah Ta'ala, kita dah biasa buat, tuan-tuan dah biasa buat. Cuma ni kita nak tunekan sikit lagi. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, khususnya ketika mana baca Quran, semayang dan sebagainya. Bab kata tadilah, kalau kita bersembang dengan orang tak balas sembang kita rasa kecil hati. Kita pun malas dah nak bercakap dengan orang sebab orang tak balas cakap kita. Jadi kalau kita tak menyahut seruan Allah Ta'ala, sapaan Allah Ta'ala, pertanyaan Allah Ta'ala, permintaan Allah Ta'ala, jadi kan maknanya kita ni orang yang kurang apa tuan-tuan? Nak kata kurang apa? Nak kata kurang adab, teruk sangat pula kan. Nak kata kurang akhlak. Tapi begitulah dia umpamakanlah. Untuk kita Allah Ta'ala tak memerlukan kita, tetapi kitalah yang perlu untuk berbahasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya cuba sampaikan pada pagi ini, kan. Azam kita, tekad kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Kita bercakap dengan Allah Ta'ala, kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan rasa seronok dalam ibadat. Ketika itu kita seronok dalam melakukan segala semayang dan sebagainya. Wallahu alam, itu yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.